Seorang wanita yang sedang sarat mengandung masuk tidur di dalam sebuah bilik di sebuah resort yang terletak di sebuah pulau pelancongan yang terkenal di Malaysia. Pada malam itu adalah malam terakhir nyawanya di kandung badan. Wanita hamil itu dibunuh dengan sangat kejam di dalam bilik tersebut. Setelah dibunuh, pembunuhnya dengan segera melarikan diri dengan menaiki bot dan meninggalkan pulau tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Tepat jam 1 pagi, kira-kira setengah jam sebelum kejadian berlaku, mangsa sempat menghubungi suaminya melalui telefon. Dia menghubungi suaminya pada ketika itu untuk berbincang perihal kerja. Perbincangan mangsa dan suaminya tidak mengambil masa yang lama. Ini kerana mangsa berasa penat pada hari itu disebabkan kerja. Jadi, mangsa mahu rehat dan terus tidur. Pada keesokan harinya, iaitu kira-kira jam 11 pagi, si suami cuba menghubungi isterinya, namun panggilannya itu tidak dijawab. Selang beberapa minit kemudian, si suami menerima panggilan dari seorang pekerja di resort tersebut. Pekerja resort itu memaklumkan kepada si suami yang isterinya didapati tidak sedarkan diri di dalam bilik tidur bernombor 202. Tanpa membuang masa, si suami terus bergegas ke tempat kejadian. Untuk makluman, suami mangsa merupakan seorang pengurus di resort tersebut, manakala mangsa pula merupakan pembantu pengurus di resort berkenaan. Setibanya si suami di sana, dia mendapati bilik tidur isterinya itu dalam keadaan berselerak. Dia juga mendapati sejumlah wang dan barang kemas juga hilang. Tanpa berlengah lagi, dia terus menghubungi balai polis dan melaporkan tentang kejadian tersebut. Setelah menerima laporan, pasukan penyiasat dan pegawai forensik polis Diraja Malaysia PDRM dengan segera bergegas ke tempat kejadian. Setibanya pasukan polis di tempat kejadian, pegawai forensik menemui sebatang kayu dan satu puntung rokok jenama Mol. Kedua-dua barang kes itu ditemui di atas lantai di dalam bilik tidur di mana kejadian itu berlaku. Pasukan polis mula menyiasat dengan teliti di seluruh resort tersebut. Setelah siasatan teliti dijalankan, pihak polis menjumpai ada tanda-tanda yang menunjukkan cermin tingkap di bilik bernombor 204 telah dibuka. Setelah diperiksa, mereka menemui di bahagian luar cermin tingkap bilik tersebut ada kesan cap jari. Pihak polis kemudian menyoal pekerja resort dengan beberapa soalan. Pekerja resort memaklumkan kepada pihak polis yang bilik nombor 202 boleh dimasuki dari bilik nombor 204 dengan melalui siling. Persoalannya sekarang adalah di manakah pembunuh? Siapakah yang membunuh mangsa? Adakah mangsa dibunuh oleh pembunuh upahan atau seseorang yang dikenalinya? Pihak polis memulakan siasatan di dalam bilik nombor 204 itu. Pegawai forensik kemudian menemui petanda awal untuk menjejaki pembunuh. Ini kerana pegawai forensik menjumpai sepasang kasut dalam bilik itu. Seorang pekerja resort kemudian memaklumkan kepada pihak polis yang kasut itu adalah kepunyaan rakannya. Dia juga memaklumkan yang mereka berdua adalah rakan sebilik di resort itu. Suspek terus diburu pihak polis. Dengan ketangkasan dari polis Diraja Malaysia PDRM, suspek berjaya dicekup iaitu selang 4 hari selepas kejadian berlaku. Beberapa barang curi juga turut ditemui pihak polis dan apa yang mengejutkan adalah barang-barang itu kepunyaan mangsa. Suspek kemudian diheret ke Mahkamah Tinggi Ipoh untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Hamzah Osman, 18 tahun, telah dituduh membunuh Nora Zuda Idin, 31 tahun, di dalam bilik bernombor 202 Suria Beach Resort, Teluk Nipah, Pulau Pangkor pada 18 Ogos 2008 kira-kira jam 1 pagi. Hamzah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman, Hamzah bekerja sebagai pengemas bilik di resort tersebut. Ketika perbicaraan di mahkamah, saksi memberikan keterangan tentang apa yang dilihatnya pada malam kejadian. Pada malam itu, tertuduh ada menyewa sebuah bot untuk melarikan diri. Pada ketika itulah, saksi dapat melihat yang tertuduh ada membawa beg galas bersama beg laptop. Mungkin dalam keadaan tergesa-gesa untuk meninggalkan Pulau Pangkor, tertuduh terlupa untuk membawa laptop bersamanya dan laptop tersebut tertinggal di rumah rakannya. Laptop itu sebenarnya adalah kepunyaan si mati. Tertuduh juga ada memberitahu rakannya itu yang dia ada mengetuk seseorang pada malam tersebut.
Oleh kerana laptop kepunyaan mangsa ada di rumah rakan tertuduh, rakannya itu berada dalam ketakutan kerana dia tahu pada ketika itu pihak polis sedang memburu tertuduh. Jadi, rakan tertuduh membuang laptop mangsa ke dalam laut. Dalam keterangan doktor pakar patologi forensik pula mengesahkan bahawa kepala mangsa berlumuran darah dan mulut mangsa pula ada mengeluarkan busa darah. Doktor pakar juga mengatakan kepala mangsa terdapat luka koyakan dan kedua-dua telinga mangsa mengeluarkan darah. Tangan kiri mangsa pula dalam keadaan menggenggam rambutnya. Punca mangsa mati adalah kerana hentakan satu objek tumpul dan keras di bahagian kepala. Insiden ini sebenarnya berlaku ketika mangsa sedang tidur. Kecederaan yang terdapat pada tangan kiri mangsa mengesahkan bahawa mangsa cuba untuk menyelamatkan diri. Apa yang lagi menyedihkan adalah mangsa sedang mengandung 5 bulan ketika kejadian ini berlaku. Kandungan mangsa, iaitu seorang bayi lelaki juga, disahkan meninggal dunia. Pemergian tertuduh dari Pulau Pangkor atau tempat kejadian dengan tergesa-gesa pada waktu subuh dengan menuju ke seberang, iaitu Tanah Besar, dan kemudian ke Johor merupakan antara keterangan mengikut keadaan yang relevan terhadap tertuduh. Mengenai penemuan DNA tertuduh pada puntung rokok yang ditemui dalam bilik si mati, penjelasan tertuduh bahawa dia adalah seorang perokok dan sentiasa membuang puntung rokok di merata-rata adalah tidak munasabah dan tidak masuk akal. Tertuduh sebagai orang yang bertanggungjawab mencuci dan membersihkan bilik di resort berkenaan sudah tentu tidak akan membuang puntung rokok di dalam bilik yang telah dikemasnya. Mengenai keterangan penjualan barangan kemas si mati oleh tertuduh di sebuah kedai emas di Johor, hakim berkata penjelasan tertuduh bahawa ianya adalah milik teman wanitanya merupakan kenyataan kosong tanpa apa-apa nilai bukti. Hakim Mahkamah Tinggi dalam penghakimannya berkata pembelaan tertuduh hanyalah penafian semata-mata dan tiada apa-apa nilai keterangan. Setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh, Hamzah Osman didapati bersalah dan Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Pada Mac 2016, 3 panel Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan Hamzah Osman kekal bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ini kerana saksi-saksi dengan jelas dapat melihat tertuduh dengan tergesa-gesa cuba untuk melarikan diri. Tertuduh juga ada motif membunuh kerana tertuduh ada dendam dengan mangsa. Si mati telah bertindak memberhentikan tertuduh bekerja di resort berkenaan. Ini kerana tertuduh dikatakan mempunyai masalah disiplin dan etika ketika bekerja. Tertuduh juga dikatakan tidak disenangi oleh pekerja yang lain di resort tersebut. Tertuduh sebenarnya terdesak memerlukan duit bagi menyara kehidupan. Pada ketika itu, tertuduh mempunyai teman wanita walaupun tanpa pendapatan dan pekerjaan. Disebabkan itulah tertuduh tergamak membunuh mangsa kerana diberhentikan kerja. Kes kemudian dirayu ke mahkamah tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Hal ini disebabkan peguam bela tertuduh mengatakan yang tertuduh berada dalam keadaan tidak waras ketika membunuh. Dengan itu, Mahkamah Persekutuan kemudian mengarahkan perbicaraan diadakan semula di Mahkamah Tinggi. Ini kerana pengesahan perlu dibuat untuk memastikan sama ada tertuduh benar-benar dalam keadaan waras atau tidak ketika membunuh. Kes kemudian berpatah semula ke Mahkamah Tinggi Ipoh untuk dibicarakan. Adakah perbicaraan semula ini memberikan peluang kepada tertuduh untuk terlepas dari hukuman gantung sampai mati? Pada Januari 2018, Mahkamah Tinggi Ipoh membuat keputusan bahawa Hamzah Osman didapati bersalah atas kesalahan membunuh. Mahkamah Tinggi memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Hukuman gantung sampai mati dikekalkan ke atas Hamzah Osman. Tertuduh bersalah membunuh bekas majikannya itu dengan memukul kepala mangsa menggunakan sebatang kayu dan tiada keraguan untuk menafikannya. Ketika perbicaraan semula di Mahkamah Tinggi Ipoh, tertuduh diberikan 3 pilihan, iaitu keterangan bersumpah, tidak bersumpah atau berdiam diri. Namun, tertuduh memilih untuk berdiam diri sahaja. Untuk makluman, seramai 20 orang saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Hamzah Osman lawan pendakwa raya 2016 4 MLJ 205 Mahkamah Rayuan Putrajaya.